Apa khabar? Nanti kita bertemu lagi. Minta maaf malam buat tiba-tiba terputus. Bateri dah habis. Okey, tentang ada semua kalau dapat dengar saya baik, alhamdulillah. Kalau tak dapat bagi tahu dekat dalam. Okey. Jadi saya adalah Atun. Okey, saya dan Man, okey, suami saya. Nama Man, okey, kami adalah public gold dealer. Suara pun serak-serak hari ni sebab malam tadi memang kulun satu hari semalam. Cuba ni lah, okay, menyeimbangkan saya punya day job dan kerja-kerja ni. Tapi apa orang kata, ala bisa tegar biasa. Sebelum ni memang tidur awal, okay. Tapi sejak bila masuk dekat dalam public gold punya circle ni dah biasa tidur lewat, okay. Tapi sekarang ni saya nak biasakan pula, okay, buat live ni lah awal pagi selepas sok, okay, lepas ni bersahur. Okay, jadi saya nak ucapkan selamat berpuasa. Harapnya kita ialah menempuh sehinggalah hari raya. Okay, apa khabar semua? Saya harap semua sihat dan sejahtera. Okey, saya Atun. Okey, saya adalah public dealer dan saya pun juga sedang kini membuat live di Facebook. Okey. Saya ni makcik-makcik Facebook. Daripada tahun 2008 dah buat Facebook punya account. Okey, jadi dah terbiasa dengan Facebook. Minggu lepas, okay, Kak Ina Mazlifah Omar, okay, kita punya founder master di group MyBG, bagi peluang untuk ni lah buat pergi hadir TikTok ni kelas secara percuma. So saya pun belajar lah, okay, tapi belum dapat lagi nak keluarkan video yang cantik-cantik, video yang ni sikit. Sebab tak sempat. Sebab saya macam apa ni saya cakap, saya adalah merupakan ada kerja, okay, saya merupakan pekerja di Hi Your Sleepyhead, welcome. Okay, saya merupakan salah seorang tenaga pengajar, okay, di Selatan Tanah Air, di institusi pengajian tinggi di Selatan Tanah Air. Saya telah mendapat approval untuk membuat kerja luar daripada pukul 5 petang hingga ke 8 pagi. Jadi saya ada masa 1 jam lagi sebelum saya memulakan pekerjaan. Okay, jadi saya nak ambil kesempatan inilah untuk memberi sedikit informasi berkaitan tentang penyimpanan emas public gold. Saya tidak menjual emas, okay, saya cuma merupakan penyampai ilmu, penyampai info daripada public gold kepada masyarakat. Jadi saya ada priority dealer, okay, priority dealer yang bertugas untuk menyampaikan ilmu penyimpanan emas, okay, tak kira ada orang ke tak ada orang ke, saya tetap akan menyampaikan ilmu sebab video ini akan direkod. Jadi insya-Allah satu hari ia akan menjadi rujukan kepada sesiapa yang berminat untuk mencari tempat melabur emas. Saya percaya sekarang ni waktu untuk melabur emas. Okey, seperti mana yang dikatakan oleh jutawan jutawan Azizi Ali. Okey. Ini adalah antara buku yang saya baca, okey, Tuan Azizi Ali. Orang-orang yang memang jutawan, okey, financial planner, dia ada satu buku, okey, yang digelar sebagai Masa untuk Emas, okey. Jadi sekarang ni kalau perasan, saya tak tahulah perasan ke tak, tapi memang ramai orang. Hai Katri, hai, selamat pagi, okey.
saya tak tahulah ada orang perasan ke tak, tapi kita di Public Goal sedang giat untuk memberi informasi, okey, untuk untuk menyampaikan ilmu emas. Okey, jadi salah satu daripada tugas saya sebagai public goal punya dealer, okey, adalah menyampaikan informasi, okey, selain daripada membimbing, okey, mereka yang sahabat-sahabat yang mahu untuk membuat pelaburan emas, okey. Jadi saya di sini adalah untuk membimbing anda sekiranya anda mahu untuk membuat pelaburan emas. Jadi basically, okay, saya Atun, okay, saya Atun, boleh call, you can call me Atun, okay, maksudnya apa ni, kadang-kadang husband saya Man ada sekali dia buat apa sama-sama dengan saya ataupun kita bergilir tengok macam mana, okay. So hari ni saya punya tugas lah untuk memberi pandangan dan pendapat saya serta memberi bimbingan, okey, memberi bimbingan kepada sahabat-sahabat berkenaan tentang public goal. Jadi di sini, hello Saravanan, good morning. Okey, so di sini saya adalah public goal punya dealer, okey, nama saya Atun. Dan kalau berminat boleh dengar dan juga boleh share dan juga boleh like. Okay, hi Zulfazli. Saya punya sharing ini, okay, supaya ramai lagi dapat sama-sama dengan kita untuk menyimpan emas. Okay, jadi saya merupakan dealer public goal. Okay, kami akan membantu anda lah. Kami itu maksudnya saya dan suami saya, Man. Okay, kami akan membimbing anda untuk membuat pelaburan emas. Okay, jadi public goal ini bukan syarikat biasa-biasa. Okay, public goal adalah syarikat emas yang terbesar di Malaysia. Jadi saya akan cerita dengan anda kenapa anda boleh pilih. Hai Sita, good morning. Okay, saya akan memberitahu anda kenapa anda perlu membuat pelaburan emas. Okay, kalau anda tak ada masa. Hai MD, Johnny Khan. Okey, kalau anda tak ada masa, okey, ataupun anda kurang ada banyak komitmen, tak ada masalah. Okey, anda boleh saja pergi ke website, okey, publicgoal.me/manatun untuk mendapat. Hai Nurpisa, okey, terima kasih sebab join. Kalau boleh tolong like, okey, tap on my dekat hidung saya ni, okey, supaya kita dapat lagi inilah share. Hai Haci. Okey. Boleh saja pergi ke publicgoal.me/manatun untuk mendapatkan secara percuma informasi-informasi yang berkaitan tentang pelaburan dan penyimpanan emas. Okey. Jadi saya insya-Allah, okey, ini adalah saya punya live yang kedua sejak saya dapat follower yang 1000 di TikTok, okey, dan live ke-6 di Facebook. Jadi maafkan saya kalau tak berapa ni sangat sebab saya cuba untuk buat live ni. Jadi insya-Allah saya akan konsisten lah. Okey, jadi hari ini saya nak cerita. Okey, hari ini saya nak cerita sebelum saya masuk ke public goal punya technical matters. Okey, macam mana nak daftar semua tu. Okey, saya nak ceritalah macam hai Langkah Suka. Assalamualaikum. Okay. So, saya nak cerita macam mana saya boleh join dengan public goal ni. Okey, sebenarnya hai Zulaika, hai Zulaiha. Terima kasih sebab join. Sebenarnya saya simpan emas ni bermula sejak daripada sejak saya kecil. Inilah, bukan sejak kecil, maksudnya sejak daripada saya muda. Okey, sekarang ni dah tua sikit.
Okey, yang saya tunjukkan sekarang ni adalah satu dinar. Okey, hai Man. Terima kasih sebab join. Okey. So dulu saya pakai emas yang perhiasan. Okey, emas perhiasan tu maksudnya gelang, rantai, okey, dan subang sebagainya. Okey, cincin. Jadi saya banyak menyimpan, mengumpul, yang mana kumpulan saya itu adalah dimulakan oleh kakak saya lah. Okey, jadi dekat situ saya tahu, simpan emas ini adalah satu yang baik. Okey, jadi ia terbukti baik sebab waktu saya perlukan duit untuk pergi ke London pada tahun 2010 untuk buat saya punya PhD di Imperial College London. Okey, emas itu hai sikat tengah. Emas itu telah saya telah menjual emas saya. Hai S1, terima kasih sebab join. Saya telah menjual emas perhiasan saya, okey, untuk mencukupkan duit pergi ke Imperial College London, okey, untuk memulakan kehidupan di sana sebagai pelajar PhD. Waktu tu saya dapat beasiswa, cuma biasalah beasiswa akan dapat selepas saja kita settle down, maksudnya kita dah ada account bank, dah ada rumah, okey, barulah kita dapat beasiswa tersebut. Kadang-kadang sebulan setengah baru dapat. Jadi di situ perlunya untuk menyediakan dahulu duit. Jadi duit itu, saya ni adalah anak orang-orang biasa. Saya bukan orang kaya, okey. Arwah ibu dan ayah saya adalah merupakan orang-orang biasa, okey. Saya tinggal di Negeri Sembilan, okey. Ibu bapa saya sudah pun meninggal, arwah. Mereka waktu saya nak pergi ke London itu, mereka cuma kami tak ada duit lah untuk sediakan dalam 10 ke 20 ribu macam tu. Jadi apa yang ada nasib baik dekat waktu tu adalah, hai Afiq Azrin, terima kasih sebab join. Masa nak pergi tu nasib baik. Okey, nasib baik emas perhiasan, cincin, gelang saya semua saya jual, okey, untuk jadikan sebagai permulaan kehidupan selama sebulan setengah, okey, di London. Jadi waktu itu saya belajar, okey, saya belajar bahawa sudah emas perhiasan ada tinggi, okey. Itu saya menyimpan emas tanpa ilmu. Saya beli apa semua tu semua dekat Kuala Lumpur, okey, tapi saya jualnya di Negeri Sembilan. Jadi saya tak tahu bahawa kalau saya nak dapatkan susut nilai yang rendah, maksudnya saya dapat duit lebih banyak daripada daripada apa yang saya dapat, apa yang saya telah laburkan, sepatutnya saya kena pergi ke tempat yang saya beli. Waktu itu saya tak tahu. Sekarang saya sudah tahu. Okey, dan insya-Allah saya akan bagi tahu pada anda lah. I learn it the hard way. Okey. Sebab macam contoh saya beli cincin waktu tu pada tahun 2008 2009 macam tu. Okey, 2009 ke 2008 saya beli cincin, tapi saya jual balik pada 2010. Cincin cantik, warna warna lah. Warna of course warna emas kan. Tapi cincin tu bentuk hai Afiq. Cincin itu adalah cincin berbentuk bunga. Nostalgia sangat. Saya beli tahun 2008, tapi saya jual balik pada tahun 2010 dan saya kena bayar banyak untuk maksudnya saya rugi banyak. Jadi waktu itu saya fikir macam kenapa susut nilainya tinggi sangat ni, macam rugi. Jadi pada waktu tahun 2010 tu saya pun
ni lah, apa dah terpaksa kan, dah terpaksa juga nak jual lah, terpaksa lah jual. Okey. Tapi pada tahun 2010 tu, waktu dah terasa macam okay, there is something wrong, okay, it must have like one strategy yang boleh kurang saya punya saya punya susut nilai so that I can gain more lah daripada simpanan saya. Jadi saya pun cari-cari info, memang dapat, memang dapat jumpa info tentang emas emas yang macam ini. Okey, emas emas jongkong emas. Jongkong emas 99. Okey, maksudnya dia emas tapi dia punya ketulinan, purity dia adalah lebih tinggi daripada emas yang saya gunakan untuk cincin semua. Jadi waktu tahun 2010 itu, iaitu 12 tahun dulu, saya faham untuk simpanan emas ini adalah lebih sesuai. Simpanan ini lebih sesuai. Berbanding emas yang perhiasan. Tapi orang waktu tu ramai yang takut sebab nak kena bayar zakat. Bila rasa macam buat simpanan yang emas yang tak dipakai, kena bayar zakat. Tapi zakat menyuburkan harta dan taklah banyak sangat zakat tu kena bayar. Cuma saya tak melangkah dengan lebih baik dan lebih jauh sebab waktu tu ada prioriti lain. Prioriti lain yang perlu saya utamakan selain daripada penyimpanan dan pelaburan emas. Sekarang ni alhamdulillah saya dah settle down. Saya pun I want to grow roots here in Malaysia, in where I'm here right now, dan inilah dan cuba untuk cari apa-apa yang boleh menyebabkan saya aktif, aktif dan inilah. Jadi saya juga baru balik daripada London bersama dengan suami, Man dan anak saya. Saya lepas saya balik PhD tu, saya duduk di sini berkhidmat dan kemudian after 4.5 years dan saya pergi balik ke London untuk buat postdoc. Balik tahun depan bulan Januari. Jadi masa buat postdoc di London tu lah, ada sahabat di London yang bercerita dengan saya, tunjukkan Dina. Dia bawa Dina. Dia bawa Dina macam ni. Serupa macam ni. Dia adalah orang Malaysia. Tunjukkan saya Dina ini dan bagi tahu saya, bagi tahu saya dan suami lah, bahawa ini adalah perkara yang penting. Hai Muhammad Zuhaili. Hai M Zuhaili. Selamat datang. Sahabat bagi tahu, awak kena adalah ni, sebab ini emas, adalah mata wang yang diterima di seluruh dunia. Kalau tak ada duit ringgit Malaysia ataupun tak ada duit pound, duit emas ini boleh diterima. Jadi you boleh bawa pergi mana-mana dan macam dekat UK ke US ke Dubai ke mana ke, dia tetap diterima. Jadi kalau jadi sesuatu pada kita punya mata wang, macam dekat Sri Lanka yang baru-baru ni kan, isytiharkan ni kan, jadi mata wang dia semua dah ni kan, dah cobilau kan, jadi kita kenalah bersedia, bersedia dengan duit mata wang lain yang lebih kukuh. Macam dekat Venezuela, Venezuela adalah satu negara yang mempunyai oil reserve, simpanan minyak yang paling banyak di dunia. Maksudnya dia ada banyak duit lah. Tetapi dia punya pengurusan kewangan dia cacah merbak. Pernah dengar pasal Venezuela tak? Venezuela itu adalah tempat di mana
sekejap ada something wrong dengan saya punya live di Facebook. Sekejap ya. Okey, Venezuela itu adalah merupakan tempat paling banyak oil reserve. Simpanan simpanan minyak di situ paling banyak. Maksudnya dia ada banyak duit. Tapi apa yang terjadi adalah mata wang dia, okey, mata wang Venezuela dia what happened? Something happened to my don't know why. Okay, something happened to my Hi Lukman Jo, terima kasih sebab join. Okay, okay, connect streaming. Minta maaf ada something wrong dengan ni. Dah 21 minit and okay. So macam tu lah macam-macam bila cuba nak buat yang tak biasa buat, technical things macam ni memang kena laju buat. Kalau tak, bagi masa sekejap. Okay, alhamdulillah. Okay, go live. Okay, jadi itulah. Tadi saya cerita pasal Venezuela. Saya pun tak tahulah sejak saya pasang TikTok di phone saya ni, phone saya cepat mati. What happened pun I don't know. Okay, saya ada masa setengah jam lagi dah sebelum mulakan kerja. Jadi saya nak cerita itulah di Venezuela. Okay, tapi yang pentingnya kita di Malaysia sekarang ni kita perlu adalah simpanan emas ni, especially bila tak lama lagi ramai yang akan mendapat KWSP yang akan mengeluarkan sebanyak RM10,000 KWSP one off. Jadi untuk pengetahuan, apa yang saya beli di sini adalah juga merupakan duit daripada KWSP saya. Saya dah tutup KWSP sebab sebab saya telah memilih option pension. Jadi bila pilih option pension tu, saya ada pilihan untuk keluarkan ataupun pilihan untuk gain control of my own. Okay, jadi apa yang saya buat pada tahun 2018 dahulu, saya keluarkan dan saya buat pelaburan di pelbagai tempat. Antaranya adalah dengan melabur emas. Jadi ini adalah hasil daripada pelaburan emas saya lah. Okey. Pelaburan emas ni saya buat bukan saja untuk diri sendiri tapi juga untuk anak, untuk dana pendidikan anak saya. Jadi kita tahu anak punya pendidikan yuran dia semakin hari semakin tinggi. Jadi that's why jadi saya fikir baik mulakan sekarang, di mana saya masih dapat mengumpul, mencari duit untuk menyediakan dana pendidikan beliau, anak saya. Jadi saya nasihatkan kepada ibu bapa yang sama-sama ada anak macam saya, kita perlulah bersedia dengan dana pendidikan. Jadi salah satu daripada dana pendidikan itu adalah dengan dalam emas. Jadi emas dia sangat ia perlulah satu pelaburan emas ni hanya akan memberi pulangan selama tahun. Jadi anda kalau berhajat untuk menyimpan, membuat pelaburan emas, make sure that
emas ini ataupun duit yang anda gunakan untuk membeli emas itu tidak digunakan untuk dana kecemasan, ataupun duit yang digunakan untuk membeli emas ini adalah duit yang dilupakan, macam dana pendidikan anak-anak, yang mana kita hanya akan menggunakan duit tersebut apabila anak-anak memerlukannya semasa masuk universiti lah, after 18 years nanti. Okey, jadi pastikan itu. Sebab kalau tidak nanti, kalau kita gunakan duit yang diperlukan untuk harian ataupun bulanan untuk kelangsungan hidup, nanti kita akan rugi sebab cutting off untuk return of investment, untuk dapat return of investment untuk emas ni seperti semua tahu adalah lebih kurang 3 tahun ke atas. Jadi ia adalah pelaburan jangka masa panjang. Okey. Dia sama macam kalau puan-puan, tuan-puan simpan dekat dalam KWSP juga. Okey, cuma instrumen kewangan itu anda telah ubah daripada KWSP ke emas, dalam bentuk emas. Okey. Jadi ini adalah Certificate of Authenticity untuk emas 100 gram ini. Okey. Ini adalah macam sijil beranak dia lah. Okey, surat beranak dia yang menunjukkan dia punya berapa berat dia, berapa dia punya kutilinan, berapa panjang, berapa lebar, berapa dia punya tebal, okey, dan siapakah yang jadi assayer, okey, assayer. Penilai emas dia lah. Okey. Jadi okey, sekali lagi saya Atun, saya akan berkongsi dengan anda informasi-informasi berkaitan tentang public gold. Okey. Jadi public gold ini telah lama pun ditubuhkan, sejak 15 tahun dahulu. Okey, jadi ini adalah lambang public gold. Jadi saya merupakan salah seorang dealer di public gold. Okey. Saya punya phone ni saya dah 1 hari dah ni, tapi dia keep on mati je. I don't know what happened. Okey, agaknya sebab buat live ni kan dia dah start merajuk. Okey, jadi kalau saya tiba-tiba terkeluar, minta maaf. Okey, saya akan baiki nanti. Saya akan buat live semula di petang hari ataupun di malam hari. InsyaAllah, setiap hari. Okey, jadi di sini adalah public gold punya informasi. Okey, saya akan cerita dengan anda kenapa anda kena menyimpan emas. Okey, saya dah ceritakan syarikat apa yang ada, iaitu public gold. Ada tempat lain, saya juga pernah menyimpan pengalaman di tempat lain, tapi hujungnya saya pilih public gold. Okey, dan bukan hanya menyimpan, saya juga turut menjadi penyampai informasi sebab saya rasa public gold ini sangat baik. Jadi that's why saya nak kongsi apa yang saya tahu bersama rakan-rakan. Hai Cik Wan. Okey, jadi ini adalah 6 kelebihan menyimpan emas. Okey, macam saya cerita tadi, emas ini akan memberi pulangan lebih daripada 3 tahun. Jadi ia adalah merupakan simpanan jangka panjang. Dia sama macam KWSP. KWSP nak keluarkan K itu pun ambil masa yang panjang, juga ada banyak discussion kan. Jadi KWSP itu macam dia adalah simpanan hari tua anda. Jadi salah satu daripada simpanan hari tua adalah emas juga, sebab ia adalah merupakan simpanan jangka panjang. Sekurang-kurangnya 3 tahun dan ke atas. Selain nilainya terjamin, nilai ini terjamin maksudnya anda boleh bawa emas ini yang anda beli di Malaysia, anda boleh bawa ke Dubai, anda boleh bawa ke London, anda boleh bawa ke mana-mana sahaja di serata dunia, dan akan diterima. Sebab ia adalah emas,
Emas ini sejak daripada 1400 tahun dahulu pun sudah ada. Even kalau sesiapa yang ada terjumpa dengan video, okey, apa yang terjadi di ada satu negeri yang pupus disebabkan oleh letusan gunung berapi, okey, yang berlaku di 1400 tahun dahulu, okey. Di waktu itu ada letupan gunung berapi, tapi lepas 1000 tahun selepas itu, bila kita jumpa dia punya remains, okay, bila kita jumpa dia punya emas itu tetap lagi masih dalam bentuk yang sama. Even waktu gempa bumi itu meletus, ada dijumpai seorang perempuan, okay, yang sedang membawa sekelong emas. Agaknya waktu tu dia dah rasa dah rasa panik kan. Jadi first thing yang dia bawa adalah dia punya emas. Dia punya emas dekat dalam bekas ni dalam pasu lah. Jadi sebabkan letusan gunung berapi tu panas sangat, okey, manusia tu jadi batu. Yang ada adalah manusia, perempuan ini dia dalam keadaan berdiri, okey, sedang mencelong dia punya pasu yang berisi emas. 1000 tahun selepas itu, bila remaining sini dijumpa, okey, jumpa oleh historian, okey, dia emas yang duduk dekat dalam pasu, okey, perempuan tu dia jadi batu, pasu itu yang mengandungi emas tu tak jadi apa-apa. Jadi maksudnya emas ini dia mempunyai hai Haikal. Alamak, Tuan Haikal lah. Selamat pagi. Datang berterabur Hai Hamzah. Okey. So emas itu maksudnya dia adalah kekal. Dia kekal. Bentuk dia masih kekal walaupun mengalami letusan gunung berapi. Manusia sendiri pun dah jadi batu. Okey, tapi emas tu tetap kekal. Dia bukan sebab pasu tu yang ni, tapi pasu tu pun jadi batu lah. Bila diketuk batu tu dia ada jumpa emas. Emas yang 1000 tahun dahulu. Okey. Jadi itulah kelebihan emas. Maksudnya emas dia mempunyai nilai dia kukuh, sifat dia kukuh. Sifat dia kukuh. Okey, emas ni selain sifat dia kukuh, dia tidak terkesan dengan inflasi, ketidakstabilan ekonomi ataupun politik. Okey, tetapi ada kalau perasan 2 minggu yang lepas, bukan 2 minggu, maksudnya bulan lepas lah, pada bulan lepas bila ada perang di Ukraine dan Rusia kan, anda perasan emas punya harga, emas punya harga telah naik hingga mencapai ringgit Malaysia RM301 gram. So hari ini emas bernilai, emas gap, nanti saya akan cerita. Emas gap bernilai 288. Dia turun sikit, tapi itu bukan sebab apa. Sebenarnya emas ini dia berdasarkan kepada supply dan demand. Supply and demand. Maksudnya kalau ada orang minta, maksudnya ada orang mencari, ada orang nak membeli, semakin ramai orang nak cari emas ni, jadi maksudnya semakin tinggi permintaan dia. Tapi sebabkan emas ini manusia tak boleh cipta emas ni. Manusia cuma boleh cairkan dia, buat design. Tapi nak cipta dia tak boleh. Jadi apa yang ada itulah dekat dalam bumi. Maksudnya kalau Allah kata ada emas ni 1 tan di Venezuela contoh, maksudnya 1 tan ajalah di Venezuela. Kalau ada 1 tan di Malaysia, maksudnya ada 1 tan sajalah di Malaysia. Jadi tak boleh tak boleh diadakan semula oleh
Ni maksudnya dia punya supply, okey, dia punya supply adalah limited. Tapi waktu perang meletus, okey, bila perang meletus, okey, orang-orang yang kesan disebabkan oleh perang, minta maaf, mereka akan mencari jalan untuk menyimpan harta dan aset mereka. Jadi salah satu daripada haven asset, okey, tempat yang mereka instrumen kewangan yang mereka gunakan untuk menyimpan aset mereka adalah emas. Sebab sifat emas ini adalah penyimpan emas yang baik, penyimpan nilai yang baik. Okey, terima kasih sebab datang, okey, dan bagi like. Kalau rasa berguna boleh share dan like, okey, saya punya live session ini. Terima kasih sebab hadir. Okey, jadi saya ucapkan selamat berpuasa, selamat menjalankan tugas. Okey, ada yang Monday blues ke? Ada yang Monday blues. Saya dekat selatan ini, saya sudah pun hari kedua. Jadi saya tak boleh panggil Monday blues. Saya panggil Sunday blues. Sebab Sunday adalah hari pertama di minggu yang pertama. Hai Adang. Selamat datang. Okey. Jadi itulah jadi yang nak saya cerita tadi, okey, ini tidak terkesan dengan inflasi, ketidakstabilan ekonomi ataupun politik. Ini cuma tergantung pada supply dan demand, okey. Jadi sebabkan perang yang meletus itu di negara yang terlibat adalah merupakan negara pengeluar gandum tertinggi dan juga yang kontrol negara nombor 3 yang mempunyai oil reserve terbesar di dunia. Jadi that's why, okay, dia punya ketidakstabilan politik dia efek pada harga emas. Tapi apa-apa yang berlaku, okay, di Malaysia ataupun negara-negara kecil yang lain, okay, dia tidak efek sebab kita cuma mengikut apa yang nilai supply and demand. Okey, bila ada banyak demand daripada negara-negara besar, okey, maksudnya kuantiti dia besar, demand dia tinggi, supply dia sikit, jadi kita follow yang itu. Okey. Alright. So itu adalah saya telah berikan pada anda dua sebab, okey, kenapa kita nak simpan emas. Yang pertamanya adalah kerana emas ini kukuh. Yang nombor dua, kerana emas ni tidak terkesan dengan ketidakstabilan ekonomi. Okey, yang nombor tiga, inflasi. Inflasi ni kalau anda faham, maksudnya adalah macam contoh saya bagi analogi lah Anda beli masa anda kecil pergi ke sekolah, okey, parents anda bagi duit, okey, 30 sen. 30 sen 20 tahun dulu. Okey, macam saya sekolah rendah 20 tahun dahulu cukup beli karipap, okey, untuk beli macam-macam, okey, dengan duit 30 sen itu. Tapi sekarang duit 30 sen berapa saja. Apa je yang kita boleh beli. Anak-anak kita pun kalau pergi sekolah bawa 30 sen mesti dia akan merungut. Kenapa bagi 30 sen? Hi Scoop, selamat datang. Okey, 30 macam tak ada nilai dah sebab karipap pun dah harga 50 sen. Ada juga yang RM1. Jadi sekarang ini harga keperluan harian sangatlah mengarut, saya boleh katakan begitu. Okey. Jadi macam contoh harga karipap tadi kan, tak tahu apa jadi pada saya punya ni live Facebook ni, asyik 2 kali dah ni turn on turn off. Okey. Waiting for camera. Okay. So itulah. Hai Faiz. Okey. So
apa yang terjadi pada harga karipap tersebut. Okey, dahulu 10 sen dah boleh dapat karipap, sekarang ni 50 sen pun belum tentu. Jadi perbezaan harga itulah yang digelar sebagai, Hi Stephanie, good morning. Okey, dia punya perbezaan harga itulah dikatakan sebagai inflasi. Okey, inflasi. Jadi apa ni? Okey, jadi emas adalah sesuatu yang tidak terkesan dengan inflasi. Okey, dia tidak terkesan dengan inflasi. Okey. Yang terkesan dengan inflasi adalah mata wang fiat, okey, iaitu wang kertas. Wang kertas memang inflasi. Inflasi yang tinggi sehingga 600% boleh berlaku, okey, boleh berlaku, tidak mesti berlaku di Venezuela pun, okey, di mana mereka yang mempunyai mereka adalah tempat negara yang mempunyai oil reserve yang sangat tinggi. Tapi dia punya inflasi, okey, sangat tinggi juga. Okey, jadi mereka tak gunakan mata wang Venezuela untuk membeli barang sebab okey, dia punya harga, okey, dia punya kenaikan dan keruntuhan mata wang tersebut terlalu ekstrim. Okey, mata wang itu boleh naik ataupun turun dengan ekstrim. Jadi Highland, okey, bila dia punya kenaikan ataupun dia turun mata wang punya ni dengan sangat ekstrim, okey, jadi mereka tak boleh nak harap apa yang mereka dapat daripada gaji. Macam mereka keluarkan duit daripada ATM pada hari ini sebanyak 1,000 mata wang Venezuela, mereka tak boleh harap yang duit 1,000 tersebut boleh tepung, beras, okey, ataupun barang-barang keperluan harian sama sebulan yang akan datang. Mungkin harga dia boleh jatuh sampai 10,000. Jadi begitu ekstrim inflasi. Jadi mereka terpaksa menggunakan dua jenis mata wang, okey, tapi yang mereka sandarkan sekarang ni adalah USD, duit USD, dan juga emas. Kalau anda perasan, okey, sekarang ni di negara Rusia, mereka telah pun mula menjual, okey, bukan aset, maksudnya menjual dia punya resources macam minyak dengan menggunakan emas. Jadi kalau tak ada emas, tak boleh beli. Tak boleh beli daripada negara yang merupakan oil reserve yang terbanyak nombor 3, okey, di dunia ini. Jadi kalau tak ada emas, tak boleh beli. Anda ada USD tapi anda tak boleh beli minyak di Rusia, kena cari tempat lain. Okay, tempat lain itu maksudnya yang sama ada yang paling banyak di Venezuela atau yang banyak yang kecil-kecil lah macam kita ni. Okey, hai Mashkur, hai Ningsih. Okey, terima kasih sebab join. Kalau anda suka dengan perkongsian saya, boleh like. Okey, boleh like, tap. Okey, hai Hadi Syahmin. Hai Hadi Syahmi. Okey, terima kasih sebab join. Okey, boleh like. Saya punya live session ni. Okey, saya Atun. Okey, saya merupakan public gold dealer. Okey, jadi saya semula. Okey, kenapa kita simpan emas? Kita simpan emas sebab supaya duit simpanan kita tak bocor. Okey, duit simpanan kita ni macam saya saya sekarang dah umur 42 tahun. Okey. Alhamdulillah, okey, Allah telah memanjangkan umur saya sehingga umur saya 42 tahun. Okey. Saya ni suka menulis. Okey, saya suka menulis diary. Okey, seperti mana anda lihat sekarang. Okey. Ini adalah my lovely diary pada tahun 2002. Hai Zainuddin. Okey, terima kasih sebab join. Okey, ini adalah diary saya di tahun 2002.
2022. Jadi saya telah pun mula menulis matlamat hidup saya umur saya 22 tahun. Lambat sebenarnya. Sepatutnya dah mula awal lagi. Jadi saya nak share dengan anda. Okey, ini adalah penulisan saya yang saya buat pada tahun 27 pada tarikh 27 Mei 2002 ni Okey, jadi ini bukan tulisan yang sengaja dibuat semalam. Okey, ini adalah tulisan yang dibuat 20 tahun dahulu. Jadi saya buat perancangan. Okey, perancangan sehingga waktu itu umur saya 22 tahun. Okey, saya buat perancangan hingga umur saya 25 tahun. Okey, saya nak tunjuk ni. Okey, macam-macam lah saya punya matlamat tu. Okey, antaranya Alhamdulillah, okey, banyak yang telah saya capai. Tapi ada satu benda ni, nombor 4 ni, simpan duit 10% dari pendapatan. Ini masuk ASB. Siap tulis lagi mana nak masuk, berapa nak masuk. Okey, tapi selepas 22 tahun, okey, simpanan ASB saya tidak berganjak. Okey, tidak berganjak. Sebabnya memang saya tak disiplin. Masuk keluar. Okey, sebab duit yang saya simpan itu sentiasa aja ada rasa macam nak dibelanjakan. Jadi saya tak committed untuk capai apa yang saya telah setkan 20 tahun dahulu. Kalaulah saya committed, okey, duit ASB saya telah pun ballooning, okey, sampai sehingga mungkin sudah 100,000 lebih. 100,000 lebih. Tetapi malangnya tidak berlaku sedemikian. Okey, sungguh. Yang saya beli ini pun sebab ia, macam saya share tadi, ia adalah datang daripada KWSP one off saya, yang mana anda juga mungkin ada tergolong daripada 5.3 juta rakyat Malaysia yang memohon untuk membuat pengeluaran one off KWSP sebanyak 10,000. Tapi saya sudah buat pun, okey, saya sudah tutup pun KWSP waktu saya buat pencen dulu. Okey, jadi itu adalah 4 tahun lepas. Okey, tapi kalau saya nak cerita ASB yang matlamat yang saya buat, maksudnya yang saya kata nak tulis, nak simpan, nak simpan 10% daripada gaji sejak 20 tahun dahulu, tak ada langsung. Sebabnya even waktu 2013 tahun 2013 kalau saya ada banyak duit simpan dekat dalam ASB, saya committed, saya tak buat personal loan. Saya sampai buat personal loan. Jadi itu menunjukkan perancangan kewangan yang gagal. Walaupun saya ada matlamat, tapi matlamat saya tidak sampai. Okey. Sebab duit simpanan saya selalu bocor. Masuk keluar. Salah satu sebabnya adalah sifat duit wang kertas, wang fiat itu sendiri memang adalah untuk dibelanjakan. Duit itu, duit kertas itu kita ada duit kertas itu sebab ia adalah satu unit penukaran. Penukaran untuk kita mendapatkan barang keperluan kita. Jadi ada je lah barang-barang yang diperlukan. Sampai sekarang pun bila rasa ada duit, mesti tak pandai nak tahu mana satu keperluan dan kehendak. Jadi selepas 20 tahun, Hai Kailis Khan. Hello. Welcome. My name is Atun. So if you like, can you tap my face here, so that I can become more motivated lah to share whatever about ni, simpanan emas saya. 10 minit lagi sebelum saya akhirkan ini. Jadi sebabkan duit simpanan saya
lalu bocor. Selepas 20 tahun pun saya tidak ada duit dalam ASB. Jadi bila sahaja dapat peluang untuk KWSP dan tutup terus, okey, saya buat pelaburan emas. Okey, tapi malangnya pelaburan public gold ini, syarikat emas terbesar di Malaysia ini, punyalah butanya saya cuma nampak public gold ini awal tahun ini. Jadi saya sangat terlambat untuk join public gold. Kalaulah pada 4 tahun dahulu saya tidak buta, maksud saya kelibat public gold ni lah. Mungkin saya pun sudah ada banyak simpanan emas yang saya ada. Tapi sekarang ni cuma yang ini sajalah yang ada. Jadi saya sebagai dealer public gold, saya tidak menjual emas. Saya tidak menjual emas. Saya cuma memberikan informasi tentang emas saham. Saya maksudnya saya sebagai dealer public gold, priority dealer. Ini adalah saya punya card, priority dealer bersama dengan nombor saya punya ni, 669889. Dia tak perlu dirahsiakan sebab nanti kalau anda berhasrat untuk menyimpan emas selepas mendengar saya punya penerangan, anda perlu mengetahui PG code introducer anda. Introducer anda adalah saya, nama saya Nur Fazlihatun Manap. Walaupun saya masih baru dekat dalam TikTok ini, saya akan tetap berusaha sehingga saya mencapai target saya. Matlamat saya. Saya telah belajar daripada pengalaman. Saya tidak mampu untuk menyimpan wang kertas, wang fiat, walaupun setelah 20 tahun mempunyai matlamat tersebut. Sekarang saya telah menukar matlamat. Saya tetap akan menyimpan tetapi dalam bentuk yang lain. Bentuk seperti ini. Bentuk emas ini. Supaya saya dapat trik saya punya nafsu, saya dapat trik saya punya fikiran supaya tidak fikir yang saya ada duit. Bila saya akan banyak, bukan banyak benda. Tapi masalahnya itu cumalah satu kehendak. Bukan satu keperluan. Keperluan itu macam beras, tepung, tempat tinggal, kenderaan. Jadi saya nak control my lust untuk hanya untuk barang-barang yang keperluan sahaja. Macam simpanan ini ialah satu yang perlu. Simpanan emas ini adalah satu yang perlu. Jadi saya rasa itu sahaja.